kita tunggu lagi. Kita ada sekarang 2, 4, 6, 8, 10 orang. Jadi kalau ikutkan, kalau awak lihat di sini, kalau saya send dekat tu apa dekat Google Chat tu, awak boleh lihat. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okay, saya send dekat chat tu, awak boleh lihat nama-nama yang saya dapat daripada sistem space. Ya. So ada 17 orang semuanya. Dan kalau saya lihat pada assignment 1 memang cukup 17 orang. Okay, kalau saya lihat kepada assignment 1 memang cukuplah 17 orang ya. So saya harap kita remain lah bilangan sebegini ya. Kita remain sebegini bilangannya. Saya takut nanti ada yang masuk lewat pula nanti ya. Okey, hari ni kita akan lihat chapter 2 ya. Pagi ni kita akan lihat chapter 2 iaitu MKIS. Kalau saya lihat di sini ya. Kalau awak lihat dekat slide yang awak boleh download dekat Google Drive itu ya, MKIS dan juga komponennya. Apakah komponen-komponen yang membentuk MKIS ya. Okey, ya saya harap sebab saya snap tahu gambar ni untuk sebagai attendance. Attendance kita ni kita base pada skrin yang keluar dekat skrin saya ni ya. Kalau patutnya kalau kita semua ni 17 orang dia boleh dapat satu okey, kita boleh dapatlah dapat lihat semua yang ada kat sini. Okey. Alright ya. So kelas kita pagi ni bermula patutnya jam 11 kalau ikutkan jadual kan. Kita follow jadual lah ya. Cuma tamat tu saya akan tengok kepada slide ya. Saya selalunya dalam 20 slide gitu kita tamatlah kelas ya. So mungkin hari ni kita tamat dalam buku 12 suku, buku 12 suku kita tamatlah kelas kita ya. So kalau saya boleh share di sini ya. Kita dah lihat sebelum ni chapter 1 kita lihat trend bagaimana IS mempengaruhi bisnes, mengubah bisnes ataupun bagaimana bisnes maju ke depan menggunakan teknologi ya. Kemudian kita lihat yang part 2 chapter 1 semalam. Kita lihat jenis-jenis IS. Kita ada TPS, kita ada MIS, kita ada DSS, kita ada EIS, kita ada Business Intelligence, BI. Itu semua jenis-jenis IS yang menyokong different level of organisation, operation, management dan juga strategic. Itu. Okey ya. So, jadi awak baca balik slide itu nanti awak boleh fahamlah dengan lebih jelas. Dan kita hari ni pun we are living in digital ecosystem. Tak nak elak. Handphone kat tangan sepanjang masa. We are living in digital ecosystem. WhatsApp down sikit pun kita dah rasa macam tak selesa ya. Kita dengan social networknya kita selalu engage. Facebook ataupun Insta ataupun Twitter ya. Kita selalu engage di situ. Okey. So untuk konteks ini kita lihat bagaimana AS dalam konteks marketing ya. Pemasaran. Marketing. Bukan saja pemasaran, dia maksudnya pemasaran, tapi bukan saja menyiapkan brosur ya, bukan saja mengedarkan brosur ya. Macam mana kita memahami data.
memahami data untuk kita nak merangka strategi, untuk kita merangka strategi untuk nak katakan nak buat produk baru, ataupun kita nak buat penetapan harga, ataupun kita nak buat copywriting, sebut writing, ataupun kita nak buat channel untuk marketing kita, kat mana kita nak channel. Okey. So untuk chapter 2 ini saya akan share slide tentang komponen MKIS. Okey. Okey, harap boleh lihat semua slide ni ya. Kalau tak bergerak bagi tahu saya. Okey, kalau kita lihat yang ini ya, marketing information system, komponen dia, apa komponen dia ya, kita lihat. Saya cuba lihat sejauh mana kita boleh pergi slide ini. Ya, kita lihat satu persatu. Okey. Kalau awak lihat di sini definition kita, tujuan kita punya ni kita nak melihat definition of marketing, MKIS. Macam mana kita nak lihat komponen-komponen dia. Okey, seperti juga IS. Kalau kita lihat apa itu IS, IS ialah interrelated. Kalau IS saja kita boleh kata interrelated component untuk memproses maklumat, ada input, proses, output untuk buat keputusan. Itu contohnya. Itu contoh ringkas maksud IS. Kalau MKIS, marketing information system, sama ya, consist of interrelated component, iaitu people, equipment, procedure ya, untuk nak gather, untuk nak analyze, untuk nak sort, evaluate ataupun distribute maklumat yang tepat untuk decision maker, untuk marketing decision maker, untuk orang yang membuat keputusan dalam bidang marketing. Decision maker dalam pemasaran, pembuat keputusan dalam pemasaran. Okey. Kalau awak lihat di sini, apa karakteristik dia? Mestilah computer base. Apakah MKIS ni? Dia mestilah berasaskan komputer ya. Nama pun marketing information system. Information system itu ialah computer base. Cepat, selektif, dia fokus, cepat, fokus dan accurate. Maklumat yang tepat. Easy accessibility, mudah dicapai oleh pekerja, employee atau manager. Kemudian interrelated component. Dia bukannya silo, dia access banyak sumber data. Sebab kita nak melihat gambaran keseluruhan. Okey, future oriented. Mesti berasaskan future. Boleh predict. Kemudian support decision making. Menyokong buat keputusan. Consistent information, maklumat yang, so ini semua penting supaya boleh buat keputusan cepat. Applicable at all level of management. So itu karakteristik of IS. Contoh mudah contoh mudah. Kalau Apple dia keluarkan iPhone berapa sekarang kalau tengok Apple? iPhone 14. Oh. Siapa yang dah ada iPhone 14? Ada tak rakan-rakan kita di sini yang dah ada iPhone 14? Saya tak ada tapi Ya, siapa yang ada? saya tak ada tapi kawan saya dah pakai. Oh, Tak mampu. Tak mampu kan? Kalau Apa beza? Apa beza dengan iPhone 13 Size dia ke atau capacity dia ke? Kamera. Kamera dia semua advance kamera Saya ingat yang 13 pun dah advance, yang 14 lagi advance Okey, so tapi dari segi pada kita, adakah sesuai iPhone 14 itu dikeluarkan? Ataupun iPhone 13 pun ada dua version, tiga version ke? Tiga set, tiga different kategori kan?
Tidak. doktor. Ada Pro, Pro Max. dan biasa. Betul. Kan Pro, Pro Max dengan Mini ya. Sebab itu dia nak cater different minat orang. Dia nak cater different minat. Dia nak cater mungkin orang yang high level profesional kerja, mungkin dia nak yang Pro Pro Max. Kalau yang nak casual, mungkin yang ni orang ambil yang Mini So dia tengok dari segi market dia market dia. Contoh kalau kita lihat orang yang meniaga air lah contohnya dia letak contoh maknanya macam mana dia nak cater customer dia nak buat profit mungkin dia kata regular dengan big beza RM2 saja dia letak yang small, regular and big. Dia target sebenarnya regular mungkin dia target tapi dia bagi 3 option. Regular, small, regular and mix. Artinya dia nak bagi pilihan pada pengguna. Dia compete dengan diri dia sendiri. Kita juga dengan Apple. Apple dia provide 3 kategori iPhone contohnya adalah iPhone 13 tadi kan. Tujuan dia nak compete dengan diri dia sendiri. Dia nak bagi pilihan kepada pengguna. Supaya pengguna tidak cari company lain untuk nak pilih apa yang mereka nak. So dia masih boleh pilih dekat Apple dan boleh pilih kesesuaian kategori iPhone dia tu. Itu one of the way, maknanya dia kalau dia hanya provide iPhone 13 yang biasa, mungkin orang profesional dia nak yang high spec, yang Pro Max, dia tak kalau Apple tak provide yang itu, maka customer akan ke lain Ataupun kalau dia tak provide Mini 13 Mini, ramai orang-orang muda macam awaknya lah your age mungkin suka yang kecil yang senang masuk poket, yang senang nak pegang so dia provide Mini. Okay. So Apple study benda tu sebenarnya. Dia study, dia dapatkan maklumat-maklumat daripada inilah untuk nak buat keputusan. Itu karakter MKIS ni. Dia support decision making. Okay. Kalau kita lihat the marketing system component dia, dia ada left, middle and right kat situ. Kalau awak tengok left itu ada marketing manager orangnya. Marketing manager itu dia buat analisa, dia buat planning, dia buat implement, dia control. Itu masuk marketing manager. Work manager itu sendiri dah menggambarkan planning, control, implement, analisis. Itu manager. Kemudian MKIS ada 4 komponen. MIS, marketing MKIS, internal record, dia ada marketing intelligence, dia ada marketing research, dia ada marketing analysis and decision support. Nanti kita akan tengok satu persatu dekat slide seterusnya. Kemudian kalau awak lihat di sini sebelah kanan tu pula marketing environment, customer, competitor, channel, provider, itu dia ada micro environment. Kemudian macro environment mungkin dari segi government rule, legal, itu macro environment. Okey. Kita lihat satu persatu. Internal record. So kalau awak lihat di sini internal record, kalau kita lihat ni internal record di sini, internal record itu maknanya daripada sumber dalaman company itu, sale dan sebagainya. So lot of marketing manager get lot of information from the internal record and the company. Dia dapatkan banyak maklumat supaya dia sustain. Contoh kalau kita lihat maknanya performance dalaman tu, sale and purchase, ordering system, forecasting, inventory so dia akan buat. Kalau kita lihat contoh Proton. Proton kalau sebelum itu
mungkin kalau kita lihat dalam tahun 2015-14 gitu, dia tak ada produk. Dia tak ada produk, dia stuck. Dia stuck Proton. Dia tak nak compete dengan Honda, dia tak boleh compete dengan Toyota. So apa yang berlaku, dia terpaksa collaborate, dia terpaksa invite Geely mana from China untuk nak boost dia punya sale. Sebab dia tidak ada keupayaan, mungkin kerana tidak ada keupayaan teknologi, design. So kereta lain dah maju ke depan. Toyota, Honda dah maju ke depan dengan macam-macam gadget function dalam kereta. So maknanya you nak market apa kalau you tak ada produk yang bagus contohnya. So Proton terpaksa collaborate dengan company yang besar. So sebab tu dia jual separuh ataupun 95% share daripada Geely. Otherwise dia langsung dia lingkup terus. So they have to decide whether to share the share ataupun kita tak boleh nak bergerak ke depan. So dia share. Kita lihat bila Geely masuk Proton, dia buat dia faham market. Dia tengok SUV is orang suka SUV, dan dia come out dengan X70. So itu semua dia tahu. Dia bukan suka Geely pula, dia bukan suka masuk beli Proton. Dia tahu Proton ada keupayaan, ada teknologi dari segi kilang, manpower, dia boleh sediakan. Okay, so internal record. So this kalau kita lihat, this record provide current information about sale, cost, inventory, cash flow. Supaya kita boleh tahu keupayaan kita. Many company maintain their computerized internal record. So inside record help marketing manager to gain faster access to reliable information. So internal record ni penting. Mana company ni perlu tahu internal record, tahu keupayaan, baru dia boleh tahu keupayaan company. Okay, and then internal record, contoh ini contoh kalau dalam internal record shipping billing system. Kalau order shipping billing system, maknanya order penghantaran dan juga invoice billing. Itu satu benda yang asas juga. You tak adalah kata terima order, shipping pun kena bagus. Ada billing system pun kena bagus supaya orang order, orang dapat barang dan kita dapat payment. Ada setengah company kalau online seller selalu menghadapi masalah. Online seller ni order banyak tapi inventory tak ada, shipping slow. Bila shipping slow, tapi selalunya online seller ni dia pre-order orang customer bayar dulu. Pre-order. So nanti berlakulah banyak case customer tak happy. Kerana dia dah bayar, dia dah order lama, barang belum sampai gitu. Okay. So another thing is system of sale reporting. So kalau company yang besar, dia kena adalah reporting system. Dia kena monitor. So ini internal record. Kalau kita pergi ke example, ini example internal record. Mana data-data yang direkodkan oleh sistem. Basic information, demographic, contohnya product demand, apa yang dia beli. Kalau dia dapat yang baik lagi, psychographic profile. Lifestyle kategori, dia suka beli barang yang harga berapa contohnya. So ini antara rekod customer database. Dia rekod semua. Bukan saja rekod tentang data peribadi, tapi juga rekod tentang sosio, tentang profile, tentang minat. Kemudian buying behavior. Okay, buying behavior kalau kita lihat, contoh kalau kita lihat company-company yang food contohnya, dia ada buat happy hours. So sebenarnya tu dia nak encourage
dia study, dia dah faham basic itu asas Okey, lunch hour orang nak makan. Ada setengah orang nak cepat. Kadang-kadang harga kalau makan nasi campur lagi mahal daripada makan McDonald atau KFC. Kalau dulu makan KFC dengan McDonald mahal. Tapi hari ni makan nasi campur lebih mahal daripada makan KFC atau McDonald. So mereka faham. So mereka tarik customer dengan buat happy hours. Contohnya. Itu internal record. Dia tahu tentang customer, tentang sale performance dia. Kemudian market intelligence. Komponen kedua dalam MKIS, kalau kita lihat diagram tadi, market intelligence. Market intelligence ni dia dia collect maklumat daripada pelbagai sumber. Kalau lihat di sini, kalau awak lihat di sini macam-macam dia tarik daripada website, daripada Facebook, daripada macam-macam internet surfing, customer feedback ataupun ni dia tarik semua data tu. Kemudian dia sort data tu, dia evaluate. They must be evaluate and arrange in proper order. Dia study Banyak orang bercakap pasal apa. Contohnya market intelligence ni. Kita nak PRU, katakan next week kita nak PRU. Parti politik they have to understand mood mood dan dia kena tahu yang 50% of voter orang muda, orang bersyarak so dan demand dan preference orang macam awak ni tak macam orang dulu contohnya so they have to understand untuk nak win, untuk nak ini contoh yang terbaik sebenarnya ni. PRU sebenarnya setiap parti dia nak win dalam PRU so they have to do the best way in term of macam campaign strategi ataupun meletakkan calon so dia kena understand sebab 50% pengundi adalah di kalangan orang IPTA, pelajar IPTA dan orang-orang muda, golongan pelajar 6 juta 6 juta pengundi di kalangan orang-orang muda contohnya. So macam mana dia nak cater. Kalau dia tak calon yang orang-orang tua mungkin agak mencabar contohnya. Kalau tak umur yang lebih 70 so mungkin bukan favor orang muda. Bukan favor orang muda okay, so they have to understand. Kemudian ada tool yang analyze benda tu market intelligence ni ada tool yang analyze hal begitu. Kemudian komponen ketiga ialah market research. Market research ni ialah marketing research. Kita kena study, bukannya tiba-tiba tahu. You have to do research, nak faham apa orang suka, apa orang tak suka. So maknanya we have to understand kenapa orang suka color biru contoh. Kenapa orang suka color apa yang paling disukai orang. Design yang macam mana yang orang suka untuk kereta contohnya. So MR is the systematic design for collection, analysis and reporting of data. So they have to understand. Sebab orang muda, contohnya kalau you lihat contoh kereta-kereta besar contohnya Mercedes, BMW. Sebelum ni dia keluarkan enjin yang power besar 2.5, 3.0 So hari ni dia orang dah keluarkan enjin yang power dia rendah 1.5, 2.0, 1.8 saja tapi dari segi performance sama dengan enjin yang power besar sebabnya dia nak cater cost. Orang nak sekarang ni orang nak jimat cost, orang nak efficient so they have to study maknanya kalau dia keluarkan kereta yang enjin power besar minyaknya besar, road taxnya besar, insurannya besar. So maknanya orang-orang yang young generation, young people dia tak akan go ke arah itu dia akan go to Honda dengan Toyota. So dia buat apa yang dia orang buat, they reduce the power of engine so that because they understand the need of young people so they do research on it.
Okay, it's collect data about problem, memahami masalah dalam market, apa yang tak ada, dan dia recommend solution. Mana itu mana orang marketing dia kena tahu about market research. So market research also provide specific information for specific problem. Sebab tu dia kena sebab biasanya research dia buat ni untuk nak solve problem, very specific problem. Kita nak tahu trend, contohnya kita nak tahu contohnya kenapa, contohnya online seller dia buat advertising, dia buat promotion pukul 3-4 pagi. 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi. So mungkin dia tahu young people masa tu mungkin ramai yang aktif di social media contohnya ya. Dan dan ramai yang beli bundle pukal pada waktu itu contohnya. Mungkin biasa peniaga-peniaga online dia menunggu supplier buat hot sale pada tengah malam. Itu contohnya yang berlaku mungkin trend sekarang. Okey, dalam market research, dalam marketing research kita ada pertama kalau lihat dia ada kualitatif, kuantitatif. Kualitatif ni pula kalau kuantitatif dia explore, dia exploring, ataupun dia buat survey. Contoh itu kuantitatif. Kalau kualitatif dia buat interview, dia jumpa orang, dia buat interview. Ada setengah dia buat survey. Itu antara dua cara yang popular untuk buat research. Dan contohnya kalau itu bawah lagi ada desk research, field research, mixed research. So desk research tu you study document, you baca report, you baca data daripada dokumen, itu desk research. Kalau field research kita go jumpa orang. Dan ada pula yang combine dua, dia buat desk research, dia buat study document dan juga dia go field research. Okey, itu antara kaedah yang boleh digunakan untuk buat marketing research, kualitatif, kuantitatif. So apa yang dia research? Kalau you lihat bawah tu jadual tu, consumer behavior, tingkah laku customer. Consumer ni dia ada macam-macam fashion. Ada yang suka barang branded, ada yang suka barang yang tak suka, dia go to barang yang second level, yang tak popular, ataupun yang bukan tak popular, yang macam dia ada setengah customer group ni dia tak suka follow brand yang common, yang biasa. Dia nak brand yang spesifik, yang unik. Sebab itulah contohnya Nike ke program ataupun yang company besar dia provide satu niche area, niche product. Mana macam juga Citizen, macam juga Casio contohnya, kalau kita lihat Casio jam, dia ada jam Casio, dia ada satu lagi jam apa brand dia yang untuk orang muda ni? Ada siapa tahu tak di sini? Kalau Casio, anyone know here? Ada siapa yang tahu di sini? Kalau Casio, biasa Casio tu orang yang biasa je kan. Tapi dia juga ada satu brand untuk orang muda. Yang besar gabak dia punya. G-Shock. G-Shock tu kan. So kalau orang yang modern, dia mungkin tak beli brand Casio, nampak skema sangat. Betul. So then dia create satu niche untuk nak cater customer yang tak suka kepada brand yang skema. So dia buat G-Shock. Itu contoh mudah kita boleh nampak. So dia berkembang, dia maju. Sebab dia keluarkan G-Shock, nama dia naik balik. Itu kerana dia faham. Kalau dengan dia remain dengan cara klasik dia tu, dia tak ada dapat customer baru, dia tak akan dapat tarik customer.
So they have to understand customer behavior. Okay. Kemudian demand on sale. Demand on sale tengok musim contohnya ya. Ada setengah tu by musim. Contoh ni orang sibuk nak balik pilihan raya, AirAsia naikkan harga. So because demand tinggi contohnya ya. So kita kena faham customer behavior, the time, product and service. Ya, kita tengok kalau product and service tu dia kena tahu mungkin macam tadilah produk baru untuk nak cater customer yang niche ya. Kemudian communication activity, engagement. Sekarang ni kita engage guna influencer ya. Sama juga dengan distribution ya. So kalau kita orang dah guna social media sebagai channel utama sekarang ya, marketing semua banyak guna social media. Kalau dulu social media untuk nak share maklumat dan sebagainya dalam bentuk teks, sekarang video dalam video live streaming kita boleh buat video live ataupun kita boleh rakam video dan kita distribute share on social media ya. Sebab tu hari ni kita tengok, kita dapat lihat ramai atau banyak sangat video-video yang dekat social media untuk advertisement. Okey. Kemudian okey, untuk marketing research juga customer behavior ni, inilah apa yang mereka beli, siapa yang beli ya, which his or her attitude ya. Dia beli, dia share dekat kawan, dia update Facebook ya. Itu contoh. Itu customer behavior ya, lifestyle, attitude. Dia beli kerana orang beli, dia beli kerana trend terbaru. When and how is it consumed? Dia guna lifestyle. Itu customer behavior, customer habit. Kadang-kadang dipanggil customer habit. Okey. Kemudian selain daripada itu, selain daripada customer habit yang tadi jugalah ya, ada potential demand, waktu cuti, waktu nak PRU, tiket jual naik ya. Ataupun market share. Contohnya each brand share in the market ya. Kalau kita lihat banyak company, especially kereta lah ya, dia sangat competition sangat tinggi, brand kereta ni ya. Tapi orang selalunya aim pada yang okey, orang cakap maknanya contohnya kalau kita lihat kereta dia sangat competition dia sangat tinggi. Contohnya macam kalau kita tengok yang medium, yang low, yang medium lah ya, yang common, yang Mahrain punya, Proton, Pro 2, Toyota, Honda. Proton, Pro 2 mungkin satu geng. Toyota dengan Honda satu level lain tinggi sikit. Kemudian kita ada yang Mercedes BM, satu level lain sikit. Dan kalau yang very high end, maka kita ada Porsche, Ferrari ya. Okay, even Ferrari, Porsche pun dia dah downgrade atau dari segi dia nak fulfillkan dia punya market dia produce SUV. Contohnya ya. So itu sebab dia tengok sebab dekat market tu terlalu banyak pilihan. Dan kereta pun sekarang ni Toyota dengan Toyota Pro 2 ataupun dia share platform. Dia tukar batch sahaja contohnya ya. Sebab dia nak fulfill the market share, dia nak kerana market share. Okay, so itu on demand ya. Kalau kita lihat product analysis ya. Product analysis macam Casio dia buat G-Shock, dia nak cater yang customer ya. Kemudian dia branding, dia rebrandkan macam contohnya product policy ya, name test, packaging test ya. Hari ni kalau tengok minuman kopi, dah banyak sangat kopi ya. Sebab mungkin nak bagi alternatif
Mungkin nak pergi Starbucks mahal. Dan trend pula orang-orang muda sekarang suka minum kopi. So macam-macam kopi keluar brand. So nak bagi option kepada customer. Okay. Kemudian influencer on behavior. Communication. Maknanya communication, maknanya e-warm. Kalau sebut e-warm tu maknanya electronic word of mouth. Kita ada review produk, review platform. Itu semua tu kita cari. Trend orang muda sekarang dia search. Dia nak beli apa-apa dia tengok review. Attitude and opinion toward advertising message. Measure advertising effectiveness. Pre-test or post-test. So dia akan tengok, kita akan mesti, orang sekarang dia mesti tengok review. So maknanya company pun dia akan menggalakkan orang review. Bahkan dia pun kadang-kadang buat fake review. Dia bayar paid review dia panggil. Itu communication. Distribution channel pun kena study, company kena study distribution channel untuk nak pengantaran yang cepat, pengantaran yang berkualiti, barang tak rosak. Sebelum ni mungkin sebelum ni ada isu JNT for example. Barang dia dicampak-campak. Bahkan sebelum ni pun ada isu Shopee dia nak conquer distribution, dia nak buat dia Shopee Express. So ramai orang tak suka. Ada setengah orang dia prefer delivery yang bebas contohnya. And then analysis of competitor. Ni pun kena market research ni, banyak hal yang berlaku dekat market research. Their image and position their brand, segment covered by them. Tengok kompetitor buat apa. Bila contohnya Casio buat G-Shock. Lepas tu Citizen pun dia buat juga. Dia buat Q&Q for example. Dia pun ada brand dia sendiri. Okay. Lepas tu smartwatch. Smartwatch pun datang untuk sektor, untuk target audience yang lain. Target audience. Kalau Rolex, kita kena faham contohnya. Kalau Rolex, kalau Tag Heuer ataupun high end punya jam, dia memang ada trademark dia sendiri. Dia tak akan buat, mungkin dia tak akan buat smartwatch. Dia remain sebagai conventional watch. Okay, so maknanya so analysis of competitor ni sebenarnya untuk nak memahami mungkin nak harga, nak tengok nak bagi solution harga, ataupun nak event benda baru, nak come out dengan new design, new product. Niche area, maknanya cari apa yang tidak dibuat oleh orang lain contohnya. Okay. So kalau kita pergi lagi jauh, market research juga kena tengok juga tentang sejauh mana ekosistem bisnes tu, legal, ekonomi, environment, politik. Contohnya dia akan lihat ekosistem. Contohnya kalau contoh di Malaysia sekarang ni ramai pelajar China datang belajar di Malaysia. Sebabnya kerana mungkin ranking kita bagus dan US dah anggap China sebagai musuh. So ramai China datang ke Malaysia. Satu, ranking kita bagus, kemudian US dia susah nak ke US. Itu semua macro level lah. Dia tengok legal, tengok kepada ekosistem dia. Pun kena study. Sebenarnya bila Malaysia tahu bahawa China ada masalah dengan US, maka universiti berlumba-lumba offer program yang mudah-mudah, program yang tak heavy,
untuk nak galakkan pelajar-pelajar daripada China datang ke sini. Ya. Okey. So dalam marketing research yang penting kita akan study, mana kita go to field, kita pergi ke study document, study ataupun buat survey ataupun buat interview. Itu yang mudahnya lah. Sama ada kita guna kualitatif ataupun kuantitatif. Ya. Okey. Kemudian macam tadi juga ini kalau market research, okey kita ada internal, external, ya. Dia ada tengoklah. Macam saya cakap je lah, kalau nak interview, kita kena jumpa orang itu, kita panggil kualitatif. Kalau kita nak buat survey, online survey, kita panggil kuantitatif. So, kalau kita baca report apa semua tu, kita panggil mungkin kita buat secondary data itu. Kita panggil secondary data. Kita baca pada dokumen. Okey, itu marketing research. Boleh tengok juga di sini kalau di slide ini. Kalau nak tengok sampling teknik pula, ni awak akan belajar dalam statistik lah detailnya. Probabilistik, non-probabilistik. So awak takkan faham dalam masa yang satu slide ni dia ada topik khusus tentang statistik. Bahkan ada satu subjek tentang statistik. Macam mana kita nak dipanggil probabilistik ataupun non-probabilistik. Ya. Ya. So non-probabilistik maknanya contohnya kalau probabilistik ni dia random. Kalau nak buat survey tentang orang guna handphone, maka kita panggil dia non-probabilistik. Maknanya you mesti kena tanya orang yang pernah pakai handphone, baru dia boleh jawab. Tak bolehlah you nak survey pasal satisfaction of handphone, tiba-tiba you tanya orang yang tak pernah pakai handphone. So itu kita panggil non-probabilistik. Kita select purposive. Kita tahu siapa yang sesuai untuk jawab survey kita. Kalau you nak tanya secara umum orang muda tentang produk handphone ataupun nak tanya opinion awal, kita panggil boleh buat simple random sampling. Ya. Kita tanya je orang yang lalu tepi jalan, kita tanya semua orang boleh jawab. Nak tahu tentang cuaca hari ni panas ke tidak. Contohnya itu sample random sampling. Tapi kalau kita tahu contohnya cuaca musim sejuk ni macam mana. Kalau kita boleh duduk dekat jalan tapi kita nak tanya orang, tak boleh tanya semua orang. Kita mungkin boleh tanya orang yang pernah pergi ke overseas di negara sejuk. Itu kita panggil non-probabilistic. Kita boleh kata convenient sampling. Itu. Okay. So mana ini ada banyak benarnya tapi saya tak expect you tahu secara menyeluruh untuk market research. Cukup sekadar tahu tentang kualitatif, kuantitatif, survey, interview. Kita ada customer behavior, kita ada competitor, kita ada sale, forecasting. Okey, kita ada kat sini ditunjukkan juga cross sectional ataupun long sectional. Cross sectional ni contohnya kita tanya pakai mail survey, online survey. Itu cross sectional. Kita panggil cross sectional. Observation, kita buat online survey ataupun personal interview, itu kita panggil cross sectional. Satu lagi long sectional. Long sectional ni maknanya kita extract maklumat, kita analis, kita extract maklumat daripada internet, daripada data yang besar. Itu kita panggil long sectional. Okey. Kemudian yang keempat, komponen yang keempat kita ada tadi kalau kita lihat gambar rajah yang awal tadi, yang dekat middle tu ada 4 komponen.
Kalau lepas market research kita ada DSS, marketing DSS untuk buat keputusan. Ya. Mana kita ada MIS, kita ada market report, internal data tu, kita ada marketing intelligence, kita ada market research dan kita ada marketing design support system. Mana kita masih lagi berdasarkan kepada diagram iaitu komponen MKIS. Komponen dia apa? Yang pertama tadi internal tu, internal data tu. Kemudian yang kedua marketing intelligence, yang ketiga market research, yang keempat marketing design support system. Marketing design support system ni ialah satu interface, satu sistem yang memaparkan keputusan hasil-hasil marketing research tu. Itu marketing information system. So maknanya you dah buat survey, you dah buat interview, you dah buat long sectional, you dah buat analisa. So marketing DSS lah akan buat keputusan, akan paparkan kepada manager. Dia paparkan kepada manager dalam bentuk graf. So dalam MDSS dia ada dua benda lah, statistik dengan model. Statistik ni contohnya awak nak dapatkan kiraan, kalau awak lihat di sini dia ada average, mode, medium, frekuensi, itu contoh statistik. Nak dapatkan barang yang paling popular kita guna frekuensi, ya. Contoh. Itu statistik. Ada banyak cara pengiraan, berbagai formula untuk nak memaparkan result kepada manager. Yang kedua ialah model bank. Model bank ni pula kalau kita lihat dia model bank, dia macam bukan bank, masuk di sini ialah gudang ataupun tempat simpanan. Kita ada simpanan yang statistik, folder lah, kita katakan folder statistik. Satu lagi folder model. Model ni dia mana kita nak kira mesti ada formula. Contohnya kalau kita lihat di sini model ni. Kalau kat bawah ni model lah, macam-macam model. Nak guna model apa? Model yang selalu diguna ialah Markov process, analysis queuing model, new product pretest model, linear regressional linear model. So maknanya setiap data tu kita guna, nak hasilkan output dia, kita guna model apa ataupun kita guna formula apa. Dia terkait juga dengan statistik. So maknanya untuk nak run model ni kita guna statistik apa. Model ni formula contoh Y sama dengan MC kuasa 2 itu ialah model. X sampai Y sama dengan tu kita boleh namakan dia model. Model pengiraan, formula pengiraan panggil. Sebab hasil analisa data tu bila nak paparkan result mesti melalui pengiraan. Dia tak nak papar secara lump sum macam begitu. Okay, type of marketing decision. So strategy decision yang long term, control decision. Control decision ni ialah untuk nak pastikan dia panggil apa, fast, quick impact. Operational decision. Ketak tutup kedai hari ni. Decision with day to day activity. Kalau tu operational decision, buka tak kedai, tutup tak kedai. Kalau control decision, market procurement, mana control decision, okay, jangan ambil order contohnya, ataupun kita boleh macam mana kita nak seragamkan order dengan supplier, itu control decision. Kalau strategy decision tadi dia long term, bersifat long term. Kita akan lihat okay, what next, apa produk yang kita nak keluarkan. Contohnya Google, dia nak buat apa lagi? Okey, kita tengok macam mana contohnya next Facebook nak buat apa? Sebenarnya Facebook tak ada metaverse, dia ada Meta, Facebook Meta.
ada buat video movie dekat Facebook. Sebab dia nak tackle the usage of ni lah, orang dah share video banyak-banyak ni, live streaming ya. Kita tengok di situ. Okey. Okey, so mana kita dalam tadi mana 4 komponen utama, mana awak kena tahu ada 4 komponen utama dalam MKIS. Internal record, marketing intelligence, marketing research dengan marketing decision support system. So marketing intelligence ni macam agent lah, special agent, special branch. Ya, dia pakar dalam memahami pasaran. Mungkin dan dia guna tool-tool jugalah untuk dia nak ni marketing research ya. Okey, so maknanya awak kena ingat diagram ni, mungkin ni masuk exam ya. Diagram yang tadi kemudian so apa pentingnya marketing information system ni? Kalau kita lihat di sini dia nak tahulah what next. Nak tahu gap, apa masalah yang orang nak fill up the gap. Maknanya kita nak penuhi apa yang kurang. Kemudian kita nak itu penting MKS. Kita nak provide data. Kemudian dia facilitate decision making. Mana decision making buat keputusan bukannya ikut rasa, bukan rasa-rasa aja, bukan rasa emosi ya. Dia ikut pada data. Ikut data. Oh okey, ini yang orang nak, ini yang orang suka. So maknanya kalau nak berjaya you have to follow lah apa yang orang nak ya. Kemudian marketing planning, itu kegunaan dia. Marketing planning boleh plan perancangan, boleh plan kat mana kita nak fokus market kita ya. Competing over non-price factor ya. Maknanya di situ kita memahami banyak maklumat, kita tahu customer behavior dan kita bagi extra service. Not only kalau dulu kita panggil kita sell, kita fokus pada nak jual. Sekarang kita nak build. Banyak company hari ni kita bina relationship. Jual tu later. Bina relationship tu. Make it friend. Lepas tu baru jual produk. Itu yang berlaku dekat hari ni ya. So contohnya kalau kita lihat dalam pasaran kereta jugalah. Kalau dulu Honda dia ada 2S, 2S, sekarang 4S. 4S. Maknanya dia boleh beli sale, service, sistem, spare part. Kalau dulu 2S. Bahkan kalau kita pergi servis kereta, dia boleh replace kereta untuk kita guna lain. Itu bukan non-price factor kita, mana dia buat servis. Ya. Kemudian dia demand creation and fulfillment. Kita cipta benda baru, kita cipta peluang. At the same time itu benefit of marketing system. Save cost and time. Systematic recording data ada, bila kita buat research, kita mestilah follow systematic process. Better evaluation and control, coping with the market environment and trend. Itu kebaikan marketing information system. Kita nak cope dengan trend. Nak follow trend, ia akan jadi macam ni lah. Macam Nokia. Tertinggal ke belakang. Dah nak kena bina semula. Nokia. Ini contoh, kalau ni case contoh lah ni. 2 slide yang terakhir ni contoh. Macam mana Gillette company dia produce produk dia. So maknanya yang pakai buang contohnya, yang mudah. Sebab dia faham customer loyalty, dia customer attitude, dia buat advertising. So maknanya dia provide satu yang pakai buang contohnya yang ringan, harga pun tak mahal, RM1, RM2 contohnya. Okey, ini pun juga contoh MKS macam mana kalau ni kalau modern farmer, dia distribute
So ini pun antara contoh macam mana MKIS membantu mungkin pengurusan pertanian mendapatkan sumber yang bekalan yang cukup ya, daripada pelbagai tempat yang berbeza. Contohnya hari ini kita mari masalah katakan bekalan telur. So hari ini kita menghadapi masalah bekalan telur. Mungkin kerana peniaga sedang melaksanakan strategi untuk nak menaikkan harga, kita tak tahu. Tapi government seharusnya tahulah. Di peringkat kementerian dia akan tahulah benda macam ini. So itu slide chapter 2 ya. Maknanya secara umumnya chapter 2 ni kalau kita lihat ini komponen dia, MKIS ada internal record, marketing intelligence, marketing research dengan marketing information system. So awak kena faham yang ni. Kalau saya tunjuk yang slide yang gambaran awal dia, ini awak kena ingatlah ni ya. Tadi benda yang sama, dalam dia ada 4 komponen, internal record, marketing intelligence, market research dan juga market information system. Tujuannya dia nak membantu marketing manager, dan juga nak memahami environment, nak fit kepada environment. Itu customer, competitor, provider, public ataupun government, legal, itu semua. Okay, so saya harap awak lihat chapter 2 ini, ya. Awak baca kembali chapter 2. Untuk sebab minggu depan kita tak ada, saya tak bagi apa-apa assignment sebab saya rancang untuk kelas yang berikutnya pada 11 hari bulan 11 saya akan bagi assignment yang kedua ya. Lepas tu baru kita bincang pasal first exam ya. Mungkin first exam kita decide nantilah, kita bincang pada kelas 11 hari bulan 11 nanti ya. Okey, ada apa nak tanya sebelum saya tamatkan kelas hari ini? So far tak ada, Doktor. Nanti saya senaraikan attendance. Saya notice ada 2-3 orang yang tak join ya kelas. So